Antara paparan menarik hari ini. Tidak ada rundingan kerajaan perpaduan di Johor. Amanah tidak perlu sibuk. Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Bersatu Sabah tidak mahu terburu-buru bergabung. Duta US dikepung, kekecohan boleh berlaku. Laporan Polis 1999 Anwar terhadap Daim kini tersebar semula. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mengucapkan tahniah kepada barisan kepimpinan Parti Amanah Negara yang dipilih menerajui parti berkenaan bagi sesi 2023 hingga 2026. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya berharap barisan kepimpinan berkenaan dapat mengekalkan hubungan yang utuh di dalam kerajaan perpaduan demi manfaat rakyat dan negara. Katanya menerusi hantaran di Facebook, tahniah Datuk Seri Muhammad Sabu dipilih sebagai Presiden Amanah. Senator Dr. Mujahid Yusof Timbalan dan Dr. Zulkifli Ahmad Menteri Kesihatan memperoleh undi tertinggi daripada 27 yang dipilih. Semoga hubungan amanah dengan UMNO terus kukuh dalam kerajaan perpaduan. Muhammad berjaya mempertahankan jawatan sebagai Presiden Amanah bagi penggal 2023 hingga 2026 pada pemilihan kepimpinan parti itu pada Ahad. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan bergandengan dengan Mujahid selaku Timbalan, manakala jawatan naib Presiden pula masing-masing diisi oleh Dr. Zulkifli, Dr. Siti Mariam Mahmud dan Adli Zahari. Perlembagaan parti tersebut menetapkan kedudukan 5 jawatan tertinggi, termasuk Presiden ditentukan secara konsensus oleh 27 pimpinan tertinggi yang dipilih oleh perwakilan. Berdasarkan perlembagaan berkenaan, seseorang hanya boleh menjadi Presiden selama 3 penggal berturut-turut. Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Bersatu Sabah tidak mahu terburu-buru dalam proses menggabungkan kedua-dua parti untuk memastikan ia dilaksana secara teratur serta mencapai objektif memperkukuh perjuangan membela rakyat. Presiden STAR Jeffrey Kitingan berkata kedua-dua parti ketika ini melihat kepada mengadakan program bersama yang mampu membantu rakyat Sabah. Majlis sebutan hari ini, majlis hari Natal dan Tahun Baru yang dianjurkan bersama dengan STAR dengan PBS. Ini yang julung-julung kali dibuat dan kami berterima kasih atas sokongan dan dorongan daripada semua pihak dan juga kerjasama yang telah kita tunjukkan mempunyai potensi yang besar kerana kalau kita boleh kerjasama dengan penganjuran ini sudah tentunya banyak lagi kerjasama yang kita boleh buat di masa yang akan datang. Mau supaya rakyat ini memberi restu dan sokongan atas kerjasama ini supaya kita tidak berjauhan. Kitingan dan juga Timbalan Ketua Menteri Satu berkata, kerjasama seperti itu penting bagi memastikan masa, wang dan tenaga PBS dan STAR tidak dibazirkan dengan pelingkahan, sebaliknya disalurkan untuk membina kekuatan kedua-dua parti itu selain memperkukuh kebungan rakyat Sabah. Rakyat pun tidak bingung, rakyat pun selesa kerana dia bangga ada kerjasama. Jadi orang pun tidak buang tenaga untuk berlingkah antara sesama. Timbalan Presiden PBS, Jahid Jahim pula berkata, terdapat keinginan dalam kalangan pemimpin serta ahli untuk melihat kedua-dua pihak bekerjasama dengan lebih rapat dan PBS menyambut hasrat tersebut dengan langkah yang sesuai. Pada 13 Disember lepas, Setiausaha Agung PBS, Julita Manjuki dan Setiausaha Agosta, Edward Linggu dalam pernyataan bersama memaklumkan kedua-dua pihak dijangka menandatangani memorandum kerjasama sebelum Tahun Baru Cina 2024. Tidak perlu untuk menubuhkan kerajaan perpaduan di Johor ketika ini kerana kerajaan negeri di bawah pentadbiran Barisan Nasional kini kukuh dan stabil. Ketua Pemuda MCA Kebangsaan, Lim Tian Sun berkata, kestabilan kerajaan Johor di bawah pentadbiran BN itu sepatutnya dikekalkan sehingga pilihan raya umum ke-16. Beliau yang juga Exco Kesihatan dan Perpaduan Negeri menjelaskan prestasi luar biasa berjaya dibuktikan Johor yang diterajui Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi selepas pilihan raya negeri. Katanya kerajaan Johor ini telah ditubuhkan pada PRN yang lepas, iaitu pada Mac 2022, iaitu sebelum berlangsungnya pilihan raya umum ke-15.
Bangsa Johor telah membuat keputusan untuk memberi mandat kepada Barisan Nasional untuk menerajui Kerajaan Johor. Pada Sabtu, ketika Konvensyen Nasional Amanah 2023 di Kelang Selangor, seorang perwakilan Parti Amanah Negara dilaporkan menggesa supaya Kerajaan Perpaduan di Johor segera ditubuhkan. Perwakilan Johor Zuhan Zain berkata, ketika ini kerajaan di negeri berkenaan hanya diterajui satu parti sahaja dan tidak selari dengan semangat Kerajaan Perpaduan di peringkat pusat. Tian Su yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Yong Peng berkata, Kerajaan Johor ketika ini mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Kerajaan Persekutuan dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, saya amat menghormati pandangan dari perwakilan atau pemimpin amanah. Namun, saya berpendapat usaha untuk menubuhkan sebuah Kerajaan Perpaduan di Johor bukan satu keperluan. Kerajaan Johor kini berada pada gear 6 membangunkan infrastruktur dan ekonomi Johor. Pada kami, seluruh usaha kini tertumpu kepada menjayakan agenda maju Johor dan mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Pada 27 September lalu, On Hafiz dilaporkan berkata tiada keperluan untuk Johor menubuhkan Kerajaan Perpaduan seperti di peringkat pusat pada ketika ini. On Hafiz yang juga pengerusi UMNO Johor dilaporkan berkata, ini kerana Kerajaan Negeri Pimpinan BN ditubuhkan selepas Pilihan Raya Negeri Johor yang diadakan sebelum Pilihan Raya Umum ke-15. Sebelum ini, beberapa pemimpin Pakatan Harapan termasuk Timbalan Pengerusi PH Johor, Aminul Huda Hassan meminta agar Kerajaan Johor membuat rombakan terhadap Barisan Esko dengan memberi 3 jawatan kepada Adun PH. Perkara sama turut disuarakan Naib Pengerusi DAP Johor, Johnny Ching yang memberitahu sudah tiba masa Kerajaan Johor menerima wakil daripada PH yang terdiri daripada DAP, PKR dan Amanah dalam Barisan Esko Kerajaan Negeri. Pada Pilihan Raya Negeri Johor, BN memperoleh kemenangan 2/3 dengan memenangi 40 daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. PH pula memenangi 13 kerusi dengan DAP memperoleh 10 kerusi, manakala PKR, Amanah dan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda masing-masing 1 kerusi. Seterusnya, Perikatan Nasional hanya memenangi 3 kerusi iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia 2 kerusi, TAPAS 1 kerusi. Gabungan Rakyat Sabah fokus pada usaha memulih serta membangunkan ekonomi untuk rakyat dan bukan menggantikan Kerajaan Perpaduan melalui cara menukar sokongan atau tebuk atap. Setiausaha Agung GRS masih dimanjung berkata, pendirian gabungan itu jelas menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan bagi memastikan pembangunan ekonomi diteruskan serta berjalan lancar. Menteri Kewangan Sabah itu berkata, GRS juga menyokong kepimpinan Anwar untuk meneruskan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri dan menerajui kerajaan sehingga penggal pentadbiran selesai. Kerana banyak kehidupan rakyat jelata khususnya rakyat biasa terjejas oleh keadaan ekonomi kita yang tidak menentu pada masa ini. Jadi saya mintalah supaya kita lupakan sementara segala perbezaan remeh-temeh politik ini dan tumpu kepada menyatupadukan semua usaha dan fokus kita kepada memulihkan. Pada Sabtu lepas, Anwar dilaporkan menzahirkan keyakinannya bahawa percubaan menjatuhkan kerajaan menerusi usaha menukar sokongan atau tebuk atap tidak akan berlaku berikutan sokongan padu yang diberikan Sarawak. Beliau berkata dalam situasi politik semasa, pendirian Sarawak melalui gabungan Parti Sarawak itu kritikal kerana hanya dengan kenyataan dan dukungan parti utama di Sarawak dan GRS di Sabah yang akan memungkinkan perubahan kerajaan. Masih berkata parti politik harus beri keutamaan kepada usaha membantu rakyat melalui pemulihan serta pembangunan ekonomi dan melupakan perkara remeh dalam politik. Ditanya tentang kerjasama antara PBS dan STAR, beliau berkata dua parti komponen GRS itu memainkan peranan penting dalam usaha mengukuh GRS selain langkah yang betul menyatukan rakyat di Sabah. Selain PBS dan STAR, parti komponen GRS terdiri daripada Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Maju Sabah, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Liberal Demokratik. Aktivis Pertubuhan Bukan Kerajaan, Gerakan Mahasiswa dan parti politik termasuk PAS dan DAP akan mengadakan perhimpunan yang dinamakan Kepung Demi Palestin di Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Aksi selama 6 hari itu merupakan respon terhadap tindakan Amerika yang berterusan menggunakan kuasa veto untuk mensabotaj usaha pendamaian di Palestin. Katanya aksi bertindak ini akan diadakan secara aman. Kami akan membuka kemah dan tinggal di kemah sepanjang piket selain mengadakan acara-acara solidariti setiap malam dan memasang bendera dan simbol perjuangan rakyat Palestin. Kami juga merancang satu perhimpunan mega diadakan sebagai grand finale pada 31 Disember sebagai acara penutup. Kenyataan itu menambahkan 25 NGO, 14 gerakan mahasiswa dan 9 parti politik menyokong piket yang dirancang. Antaranya termasuk Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia, Sistem Islam, Bersih, Gerakan Belia Sepanjabi Malaysia, Gerakan-Gerakan Mahasiswa, Muda, PSM, Pejuang dan Sayap Pemuda PAS, PKR, Amanah, Bersatu dan DAP. Dalam kenyataan tersebut, Sekretariat itu menuntut Israel menamatkan pembunuhan sewenang-wenangnya terhadap rakyat Palestin termasuk perempuan, kanak-kanak dan bayi. Gencatan senjata segera untuk mengakhiri genosid secara kekal dan tanpa syarat.
menghentikan pertempuran untuk menangani keperluan segera orang awam di Gaza, baik untuk bantuan maupun perlindungan dan pengiktirafan hak rakyat Palestin untuk sebuah negara yang berdaulat. Jumaat lalu, harapan masyarakat dunia untuk menyaksikan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengakhiri perang di Gaza menerusi resolusi Gejatan Senjata gagal apabila badan dunia itu hanya meluluskan resolusi berkaitan bantuan kemanusiaan. Sebelum ini, Amerika Syarikat menggunakan kuasa vetonya untuk menghalang resolusi mendesak gencatan senjata di Gaza, dengan UNSC beberapa kali menangguhkan resolusi berkaitan perang di wilayah berkenaan. Amerika juga sebelum ini memaklumkan gencatan senjata hanya akan memberi ruang kepada Hamas melancarkan lebih banyak serangan ke wilayah Israel. Angka korban di Gaza dilaporkan kini sudah pun melepasi 20,000 mangsa, dengan kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak sejak tindakan balas Israel terhadap serangan Hamas pada Oktober lalu. Laporan polis yang dibuat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Julai 1999 terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin kini tersebar semula. Anwar ketika itu mendedahkan bahawa Daim menerima wang tunai dan saham berjumlah ratusan juta ringgit tetapi tidak dikenakan tindakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurutnya, Mahathir malah terus melindungi rasuah besar yang dilakukan oleh Daim sejak menjadi Menteri Kewangan. Menerusi laporan polis dengan rujukan 20455/99 itu, Anwar berkata beliau turut melampirkan dokumen sah bagi membuktikan rasuah tersebut. Bukti itu jelas Anwar adalah 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh tokoh korporat iaitu bekas pengerusi eksekutif Renong Berhad, Tan Sri Halim Saad, bekas pengerusi eksekutif Malaysia Airlines Berhad dan bekas CEO Malayan Banking Berhad Tan Sri Wan Azmi Wan Hamzah. Anwar yang ketika itu telah 10 bulan dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia berkata, Halim dalam surat pada 30 April 1990 menyatakan sebagai pemegang amanah sebanyak 52,208,500 saham Faber Merlin Berhad dan 130 juta saham Renong Berhad bagi pihak Daim. Jelasnya, Halim mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Daim atau penama jutaan berkenaan. Dipetik dari laporan polis, Tan Sri Tajuddin pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 70 juta ringgit. Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 30 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 150 juta ringgit. Sehubungan itu, Anwar menyifatkan jumlah itu tentunya sebagai kecil daripada perolehan Daim yang juga bertindak bagi pihak Dr. Mahathir. Katanya, saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resort World, syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus sebelum meninggalkan Kementerian Kewangan pada tahun 1991 dahulu. Untuk rekod, Mahathir memilih Daim sebagai Menteri Kewangan pada 14 Julai 1984 dan meletak jawatan pada 15 Mac 1991. Daim pada Oktober 2021 antara nama yang didedahkan dalam Pandora Papers iaitu laporan mengenai penyimpanan harta di luar negara berjumlah ratusan bilion ringgit. Menurut pendedahan Pandora Papers, kira-kira 12 individu Malaysia termasuk 4 ahli politik, antara puluhan ketua negara, kerajaan dan pemerintah dari serata dunia yang didapati menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir bagi menyembunyikan aset bernilai ratusan juta dolar sepanjang 25 tahun lalu. Sejak menjadi ketua pembangkang lagi, Anwar pernah mengusulkan untuk membahaskan pendedahan Pandora Papers. Pada Februari lalu, Anwar dilapor sudah mengarahkan dan memberi jaminan badan seperti Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri meneruskan siasatan dengan cukup rapi ke atas isu Pandora Papers. Anwar berkata pihak terbabit tidak harus melindungi mana-mana pihak yang terbabit, sebaliknya mengambil tindakan tegas selaras dengan bukti diperolehi. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.